Maknanya rakyat Kelantan ni alert lah dengan sistem pusat ni. Ataupun di bawah batu, ataupun di dalam stokin, atau di bawah bantal, semua you kena declare. Kenapa semua benda nak tahu ni? Kesian kat orang tua-tua tu, menyusahkan dia orang. It's a never ending issue. Boycott ni perlu ada disiplin. Tapi nampak macam tak ada kesudahannya, Dok. So stand down lah, slowly. Akhirnya nanti siapa yang rugi? Kita ni beruntung, Dok. Negara kita ni aman damai. Kau tak usah untuk hentikan perang. Nak bersahur tu pun tak tahu bersahur apalah agaknya. Now stop the war. Stop. Relax bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kembali lagi kita dalam podcast Relax Bro. Episod yang ke-28. 28. Bersama-sama dengan saya Dr. Fatul Bari Dan saya Wan Agil Wan Hassan. Jangan lupa terus follow kami di semua platform social media kami di YouTube, Facebook, Instagram, TikTok khususnya, dan Spotify umumnya, untuk kelestarian perjuangan Relax Bro, menyampaikan informasi-informasi yang segar, berfakta dan menyeru kepada ketenangan dan kedamaian. Alhamdulillah. Okay Gil, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah sihat. Ramadan yang ke 13, 14. 13. 13 apanya? 16 16. Bulan punya bulat ni tu. Cerah di langit tu. Bulat lah. Matahari bulan bulat lah. Cerah. Purnama. Terang menderang. Bulan purnama. 16. So 16 Ramadan macam mana Ramadan lagi semua dengan family? Okey, alhamdulillah. Dah buka puasa dekat luar dah? Belum lagi. Ada satu. Saya memang jenis tak buka puasa kat luar sangat pasal membazir ya. Kita makan tak banyak. Memang kalau orang ajak tu pergi lah. Tapi kalau boleh tak pergi juga sebenarnya, pasal kalau tidak nanti dia jadi, orang kata orang Kelantan panggil se'eh. Se'eh ni dia tak boleh nak, bila dah makan banyak tu dia sengit je. Lepas tu tak boleh nak pergi semayang pun rasa berat dia. Bila se'eh ni semua benda tak boleh jalan. Jadi kita ambil pendekatan tak makan di luar. Tapi kalau ada, hari tu ada sekali makan pun makan biasa, bukan buffet. Betul lah. So okay kita lah. makan saya pun kali ni, kalau dengan family kalau dengan family saja baru 2 kali buka puasa kat luar. Baru 2 kali. Tapi Dok tahu tak, kita tu pun atas jemputan kawan-kawan. Kita bazir makanan untuk bulan Ramadan ni banyak terutamanya yang buffet-buffet ni. Bila sebab bila you dah sidang buffet, nak dah makan, dah habis buffet, nak bagi tak boleh. Dia ada protokol pengurusan sisa makanan ni. You tak boleh main bagi je. Macam kita kat rumah terbungkus-bungkus, kita boleh hantar ke orang kan. Dia tak boleh. Dia kena buang. Jadi bila buang sayang. Banyak. Kenapa dia orang tak buat model yang tak habis tu, contohnya buku bungkus, engage terus dengan masjid surau yang ada moreh. Itu contoh kan. Itu saya kata dia kena ada lah, dia kena create pelik sikit lah. Protokol pengurusan makanan ni jatuh bawah. Rasanya bawah Kementerian Kesihatan. Tak silap saya pun tak pasti, tapi dia ada protokol yang tidak membenarkan. Bukanlah sisa-sisa yang telah orang makan. Bukanlah. Tapi yang masih belum diambil, yang belum disentuh lah. Tapi itulah. Tak apalah, mudah-mudahan kita tak membazir lah semua. Bulan Ramadan ni. Harap jangan membazir di bulan Ramadan al-Mubarak. Makan secukupnya untuk mematuhi peraturan agama, iaitu berbuka puasa dan juga bersahur. Bersahur. Sahur ni pun penting Agil. Kadang-kadang orang kita dia ambil mudah sahur ni. Sahur ni kalau ikut Nabi sebut dalam hadis apa? Tasaharu fa inna fi sahuri barakah. Bersahurlah kerana pada sahur itu ada keberkatan. Betul. Dan kata sahabat apa tahu? Al-farqu ma baina siyamina wa baina siyami ahli kitab akalatu sahar. Beza antara puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah sahur. Maknanya besar. Itu beza tu. So jadi kalau siapa yang macam malas sangat nak bangun sahur, kata Nabi, minumlah walaupun jur'atun min ma', walaupun dengan seteguk air. That's paling kurang. Minum, maknanya bersahur juga. Cukup lah, lengkap lah. Prinsip sahur tu. Prinsip sahur. So okay, topik kita banyak topik ini. Ada beberapa topik lah macam biasa. Cumanya yang saya kira yang juga evergreen dalam beberapa bulan belakangan ni, kita asyik menyentuh tentangnya, iaitu soal padu. Padu lagi lah. Kalau kita tengok Perlis, awal Ramadan tempoh hari, saya ada satu program yang mana setiap program saya ni saya invite padu untuk di Kanga, untuk di Perlis. So untuk bantu masyarakat, bimbing dan guide, untuk mereka nak isi maklumat-maklumat dalam sistem padu
oleh pegawai-pegawai daripada Dia ada buat jabatan. Tim yang datang untuk bantu. Ya, dia datang untuk bantu, ada. Bagus, Alhamdulillah. Cumanya macam polis tempoh hari bulan lepas pun, sebelum, maknanya 15 hari lepas lah, sebelum Ramadan 15-16 hari lepas. Polis saja baru 19%. 19. Polis saja. Mungkin sekarang ni dah meningkat. Saya difahamkan data yang tertinggi sekarang ni untuk pendaftaran padu ni Kelantan. Maknanya rakyat Kelantan ni alert lah dengan sistem pusat ni. Terima kasih orang Kelantan support kerajaan. Maknanya 38.9% kalau tak silap saya. Maknanya bawah 40%. Maknanya ramai sudah rakyat Kelantan yang telah mendaftar padu. Cumanya. Panas minggu lepas apabila telah mula Sarawak State Government, which is menteri sendiri di peringkat Sarawak, yang mengkritik sistem padu secara very spesifik. Terbuka dan spesifik. Terbuka dan spesifik, yang saya kira saya tak tengok lagi apa-apa respon jelas daripada kerajaan pusat. Ada Rafizi kata dia akan bagi penerangan lah. Dia akan bagi ke dia dah bagi? Dia belum bagi lagi. Eloklah bagi penerangan supaya tak timbul persepsi negatif soal sistem yang dikatakan mungkin lemah, sistem yang dikatakan mungkin membogelkan ataupun menelanjangkan diri kita. Semua perkara diletak di situ. Bagaimana pengurusannya, adakah digunakan untuk tujuan politik dan sebagainya. So ini saya kira sebenarnya bukan baru dicakap oleh Menteri Sarawak, bahkan telah dibangkitkan oleh ramai pihak sebelum ini. Cuma saya kira ini serius sebab dibangkitkan oleh wakil kerajaan sendiri, kerajaan negeri Sarawak sendiri, which is Sarawak ni kira kerajaan kita dalam coalition pembentukan kerajaan perpaduan. Betul. Dalam coalition. So jadi saya kira pihak menteri perlu memberikan respon. Agi punya pandangan? Saya rasa benda ni pun kita dah cakap 2-3 kali. Ada dalam beberapa episod yang lepas kita bincang pasal padu. Berkaitan ketidakyakinan rakyat secara umumnya terhadap sistem padu ni berkita ataupun banyak berkaitan tentang, pertama sekali ialah permintaan kerajaan untuk, macam mana yang YB Karim cakap, kalau kita isi padu ni seolah-olah kita menelanjangkan diri dia. Itulah istilah yang dipakai oleh YB Karim. Dan itulah kegusaran orang ramai bila cerita pasal padu. Data yang kita pada awalnya ingat data tu dah available dalam sistem padu, kita cuma nak verify saja. So perkara tu tak berlaku. Dia kena isi AWB A to Z. Jadi you kena isi semua dan you kena declare semua. Maksudnya sekecil-kecil pendapatan ke sebesar-besar pendapatan di dalam Malaysia ataupun di luar Malaysia, ataupun di bawah batu, ataupun di dalam stokin, atau di bawah bantal, semua you kena declare. Jadi bila dalam keadaan sini, semua orang akan macam, kenapa semua benda nak tahu ni? So bila dalam keadaan ini, dia jadi seolah-olah rakyat Malaysia ni kena bagi tahu semua benda, tak boleh satu benda pun you simpan. Okay, itu satu. You boleh claim yang you tak declare semua. Tapi ialah padu expect you untuk declare semua. Itu satu. Kedua, isu bila ada hacker claim data padu di Godam. Mula-mula YB Rafizi deny. Okay, tak apa. Keluar di Twitter. Dia ambil akaun Rafizi sendiri. Screenshot masuk dalam Twitter. Maksudnya memang ada orang boleh akses data padu. Soalannya ialah macam mana data ni boleh diakses? Ingat tak kita pernah cerita pasal satu, Dok? You nak daftar ni, ambil nombor IC jiran sebelah, kita boleh daftar dah padu ni. As long as kita tahu nombor IC dia, kita boleh daftar dah. Tak masalah. Jadi sejauh mana kita punya keselamatan data yang melibatkan padu ni dijaga elok oleh kerajaan? Sebab kita sedia maklum bahawa pengkalan data padu yang dibina oleh kerajaan ni tidak dikawal seli oleh PDPA. Maksudnya dia tak ada responsibility untuk data sharing ni, pasal data protection ni, sebab kerajaan yang buat database ni. So the PDPA is not apply to them. PDPA ni tak apply to kerajaan lah. Kalau apply to kerajaan, maksudnya kalau ada breach, yang kerajaan kena. So
takkanlah kerajaan buat PDBA, kerajaan ni tak masuk akal lah kan. So kita faham part PDBA tu, tapi the real issue ialah kita sendiri pun not in the position yang boleh berbangga dengan keselamatan cyber kita. Cyber security kita is weak. Let's agree to that first. Kalau kita boleh agree dengan fundamental tu, yang cyber security kita weak, padu shouldn't be there at the first place. Because, macam kita selalu bincang, e-kasih is there. Pakailah e-kasih dulu. Dan, kalau nak buat padu pun, selesaikan isu-isu yang berkaitan dengan keselamatan cyber ni dulu. Dan barulah buat padu. So, nak cakap banyak kali pun tak guna nak cakap banyak kali, pasal saya menjangkakan yang kerajaan akan tetap terus melaksanakan padu. Dan dia akan sampai dalam satu keadaan yang mana kita akan tetap proceed untuk menarik semua subsidi dan memberikan bantuan subsidi bersasar secara bulanan kepada rakyat Malaysia. Siapa tak register tak dapat lah. You register lah. Tapi kalau you tak register tak dapat lah. So what? So kalau macam tu, macam mana pula keberadaan data e-kasih sekarang? Which is data e-kasih tu secara asasnya dah boleh digunakan dah. Dia dah masuk dalam padu. Kan dia dah declare. Data e-kasih pun dia dah masuk dalam padu dah. Okay, kalau dia dah masuk dalam padu, kenapa orang-orang yang dah ada data e-kasih, dia memang kita tahu dia memang ni B40 yang memang register dengan e-kasih, tapi still kena isi balik awal dalam sistem padu? That's the problem. Itu sebenarnya untuk maklumat Wabi Menteri, yang ni antara perkara yang perlu diperjelaskan. Sebab apa? Sebab kesian kat orang tua-tua tu, menyusahkan dia orang. Itu saya lupa dok. Satu lagi, saya sebut dari dua perkara. Satu pasal kita tak nak isu, kita tak nak declare banyak benda dengan kerajaan. Nombor satu. Nombor dua, kita punya keselamatan cyber. Nombor tiga ialah persepsi. Persepsi bila government pegang banyak sangat data rakyat. Okay. Is there a possibility that the data will be misused? Sebab akhirnya yang mentadbir, itu yang kedua lah. Itu poin penting lah itu. Yang tu poin Wabi Karim sebut. Yang mentadbir kerajaan ni juga ialah ahli politik. Dan mereka akan pergi ke satu keadaan yang mana mereka perlu bertanding semula untuk kekalnya kerajaan. And you will have upper hand. Persepsi saya tak tuduh, saya tak cakap apa. Persepsi yang boleh dimainkan oleh pihak lawan, yang boleh dimanipulasikan oleh pihak lawan, yang mana you duduk kerajaan, you boleh akses data e-kasih, data padu, dan of course you boleh reach out to voters. Ini sama macam bila mana kita ada isu dengan data MySejahtera. And like it or not, we know for a fact that there are people who own data MySejahtera. Kalau tidak, macam dapat nombor telefon terbaru? Macam mana dia beli telefon kita? Yang bukan dalam kawasan parlimen dia ke apa? Macam mana kita boleh dapat maklumat-maklumat ni? So benda-benda macam ni yang dia jadi macam banyak benda tak selesai lah. Kenapa dia buat padu ni? Dia macam tu. Banyak benda tak selesai lah. Walaupun dari satu sudut, saya antara awal dulu kita setuju dengan konsep, setuju dengan usaha untuk penyelarasan synchronize. Data. Itu faham. Perlu. Kita setuju. Tapi fundamental tu betul lah. Saya pernah cakap dalam episod-episod sebelum ni. Data yang ada di dalam kerajaan ni pelbagai. Data di Kementerian Pengangkutan, data di LHDN, data di Jabatan Pendaftaran Negara, data di semua tempat ada data. Soalan dia, will we be able to get this data to speak to each other? Adakah mereka menggunakan bahasa data yang sama? Ini benda ni pun nak kena selesai dulu. Beza-beza dengan kementerian. So, yang ni ada macam ni punya language, yang ni ada language macam ni. So, you have to, like I said many times lah, kita kena selesaikan isu pokok. The database management need to be intact. The data security must be intact. Our cyber security must be intact. Dan baru kita boleh roll out padu punya inisiatif. Masa tu orang pun tak takut nak isi maklumat dalam padu. Pasal apa? Kita tahu the security is there. I'm not saying that it won't be hacked. Akan ada risiko-risiko yang data-data ni akan dihack. Tapi it's not as simple as this lah. Ini simple betul ni. Bila Roofkit apa nama lah hacker ni, dia claim kata, kita dah hack data padu. Menteri pun tak, tipu. You tak boleh hack data padu. Besok dia keluar screenshot Rafizi bin Ramli. Jam. Tak tahu lah betul tak betul tu, kita tak tahu. Tapi kita jam. Kita jam. So ini berkenaan padu ni, saya rasa you can be gung-ho lah. You boleh gung-ho nak buat. You boleh. Kita tak nak cakap arrogant, tak. Sebab kita tahu
komitmen kerajaan, usaha kerajaan yang Betul, selaraskan untuk buat benda ni memang banyak. Kita belanja pun banyak. Takkan kita nak abandon. Tak boleh lah, faham. Tapi you must find a way to rectify the problem dan juga to address the concern. Yang ini saya rasa critical. Dan jangan terus bulldoze. Saya punya pendapat, walaupun saya menjangkakan kerajaan akan bulldoze, tapi saya rasa jangan bulldoze. Bila you bulldoze, then akan ada banyak lagi isu-isu. Yang saya rasa lah. Okay, kita akan kembali ke topik seterusnya. Kembali lagi selepas ini. Relax bro.